Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini, pada pagi hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk kita sama-sama mempelajari kitabullah Al-Quranul Karim, menerusi surah Taha, dan pada hari ini insya-Allah kita akan masuk ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. صدق الله العظيم. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, minha khalaqnakum, daripadanya. Nya itu maksudnya ialah daripada bumi, atau daripada tanah. Kerana al-ard, kalimah al-ard boleh diterjemahkan sebagai bumi dan boleh juga diterjemahkan sebagai tanah. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, minha khalaqnakum, daripadanya, iaitu daripada bumi atau daripada tanah, yang sebelum ni disebutkan, iaitu pada ayat yang ke-53, ya. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Maksudnya ialah manusia ni akhirnya akan mati dan akan ditelan oleh bumi juga, akan diurai oleh bumi, ya. Mayat-mayat, jenazah-jenazah yang ada dalam bumi semua yang akan terurai, dimakan oleh bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya, iaitu daripada bumi juga, nukhrijukum, kami akan keluarkan kamu, taratan ukhra, sekali lagi, ya. Jadi kalimah taratan lebih kurang sama maksudnya seperti mana kalimah marratan, taratan marratan, sekali lagi. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya manusia itu diciptakan daripada tanah, daripada bumi, dikembalikan kepada tanah, dan akan dikeluarkan semula daripada tanah, Mengenai ayat ini ada hadis yang menunjukkan ada amalan untuk kita membaca ayat ini ketika kita mengebumikan jenazah. Disebutkan dalam hadis bahawasanya Nabi SAW pernah menghadiri pengebumian satu jenazah. Lalu apabila dikebumikan, telah ditanam jenazah tersebut, atau maksudnya ketika dalam proses nak mengebumikan jenazah tersebut, Nabi SAW mengambil satu genggam tanah dan Nabi SAW masukkan ke dalam kubur satu genggam tanah sambil membacakan minha khalaqnakum. Kemudian Nabi SAW mengambil satu lagi genggam tanah dan membacakan wa fiha nu'idukum,
dan mengambil kali yang ketiga dengan membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada hadis ini, para ulama, di antaranya ulama mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, mengatakan perkara ni, amalan ni mustahab. Maksudnya digalakkan, sunat. Mustahab bagi orang yang menghadiri pengebumian jenazah, mustahab baginya untuk dia mengambil 3 genggam ataupun 3 cedok. Ni kan dua, sama ada 1 genggam ataupun 2 tangan macam ni, ya, 3 kali, dan masukkan ke dalam tanah, masukkan dalam kubur setelah liang lahat itu ditutup. Dan perkara ni telah dinaskan. Telah dinas ni maksudnya telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab dan disepakati oleh para ashab, iaitu para fuqaha mazhab Syafi'i. Di antara ulama mazhab Syafi'i yang menyebutkan dengan jelas tentang kemustahaban ataupun galakan perkara ini ialah Syekh Abu Hamid Al-Mawardi, Al-Qadi Abu Tayyib, Salim Ar-Razi, Al-Baghawi, pengarang kitab Uddah, dan lain-lain. Begitu juga kata Al-Qadi Husain dan juga Al-Mutawalli, mustahab disebutkan ketika kali pertama minha khalaqnakum, kali kedua wa fiha nu'idukum, kali kedua wa fiha nu'idukum, dan kali ketiga ialah wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi perkara ni antara perkara yang jarang kita lihat lah di Malaysia ni. Jarang kita lihat orang buat macam ni. Tapi saya pernah bersembang dengan seorang Myanmar, orang Rohingya, yang dia pun adalah juga belajar agama sikit-sikit. Dia datang ke sini. Jadi dia kata antara yang dia hairan lah dengan masyarakat kita di Malaysia ni ialah biasanya ketika pengebumian jenazah, makna kata hanya beberapa orang saja yang terlibat, yang pegang cangkul dan sebagainya. Kalau dia kata kalau di tempat dia memang dia amal seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Setiap orang yang hadir itu sebelum apabila lahat tu telah ditutup, sebelum kita kambus sepenuhnya, semua orang yang hadir itu diberi peluang untuk menyertai pengebumian jenazah, melibatkan diri dengan pengebumian jenazah itu dengan cara setiap orang memasukkan 3 kali, 3 genggam atau 3, ikutlah, genggam 1 tangan ke, genggam 2 tangan ke, maknanya kata 3 kali. Bila semua orang dah masukkan tanah, setiap orang dah masukkan 3 kali tanah, barulah diambil cangkul dan dikebumikan sepenuhnya. Dan perkara itu ada asasnya, ada dasarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita bacakan tadi. Jadi perkara ni mungkin boleh diamalkan lah. Tapi itulah kadang-kadang pengurusan jenazah tu, orang yang menguruskan jenazah kadang-kadang dia nak cepat kan. Tapi kalau dapat dibuat sebagaimana yang dianjurkan dalam hadis dan juga dalam kitab Majmu' oleh Imam Nawawi yang saya bacakan tadi, maka itu adalah lagi baiklah. Makna kata setiap orang, atau mungkin tak setiap orang, makna kata siapa yang nak lah, siapa yang faham benda ni sunnah dan dia nak buat, nak ikut, dia nak dapat pahala, maka beri peluang. Setiap orang 3 kali. Bukan lama pun, tak lama mana pun. Jadi setiap orang akan dapat pahala. Pahala melibatkan diri dengan pengebumian jenazah. Kalau tidak, jadi tengok je lah. Jadi macam satu tayangan sajalah. Dan tak nampaklah kebersamaan umat Islam itu dalam pengebumian jenazah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, ayat yang seterusnya ini, ayat yang ke-56, masuk cerita tentang, kembali balik kepada cerita Nabi Musa tadi. Ayat 55 tadi menerangkan tentang apa yang Nabi Musa AS katakan kepada Fir'aun. Sebelum ni kan disebutkan bahawa Nabi Musa AS datang kepada Fir'aun dan mengajak Fir'aun supaya beriman kepada Allah. Jadi Nabi Musa AS menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Allah Taala itu Maha mengetahui, tidak sesat dan tidak juga
lupa Allah Ta'ala menciptakan bumi, daripada bumi itulah kamu diciptakan dan sebagainya. Kemudian sama balik cerita Nabi Musa AS, ya. Walaqad arainahu, dan demi sesungguhnya, arainahu, kami telah memperlihatkannya, iaitu memperlihatkan kepada Fir'aun ayatina, ayat-ayat kami, iaitu tanda-tanda kekuasaan kami, atau bahasa mudahnya ialah mukjizat-mukjizat yang kami berikan kepada Musa. Kullaha, kesemuanya, semua mukjizat dan juga tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa AS, semuanya telah diperlihatkan kepada Fir'aun. Tetapi apa yang jadi ialah fakadzaba wa aba, lalu dia telah mendustakan. Fir'aun telah mendustakannya, wa aba, dan dia enggan. Maksudnya enggan untuk beriman. Enggan untuk beriman. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata fakadzaba, disebutkan fa. Jadi kita pernah sebutkan sebelum ni perbezaan antara fa dengan thumma. Jadi bila fa ni maksudnya ialah segera. Segera. Jadi apabila telah ditunjukkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebenaran risalah Nabi Musa AS, segera sahaja Fir'aun mendustakan. Maknanya kata Fir'aun ni tak fikir panjang, terus dia tolak mentah-mentah. Kerana itu Allah Ta'ala gambarkan situasi itu dengan berfirman fakadzaba, lalu dia mendustakan. Kata Syekh Tontawi, fa itu menunjukkan bahawa pendustaan itu berlaku tanpa tamahul, tanpa bertangguh. Tak ada bertangguh. Terus ditolak mentah-mentah. Maknanya kata tak adalah Fir'aun kata bagi aku masa untuk berfikir. Tak ada, terus ditolak dengan segera. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala ajitana, qala, berkata Fir'aun. Dia berkata, dia maksudnya Fir'aun, ajitana, adakah engkau datang kepada kami, litukhrijana, untuk kamu mengeluarkan kami, min ardina, daripada bumi kami, daripada tempat kami, negeri kami, bisihrika, dengan sihir kamu, ya Musa, wahai Musa. Maksudnya Fir'aun kata, wahai Musa, adakah kamu datang bawa segala ayat-ayat, iaitu mukjizat-mukjizat ini, tujuannya supaya kamu nak menghalau kami daripada bumi kami, kamu nak ambil alih kekuasaan kami? Ini sangka buruk Fir'aun kepada Musa AS. Dan memang berlaku setiap zaman, ya, apabila ada orang-orang yang mengatakan kebenaran, maka mereka menganggap bahawa orang-orang yang mengatakan kebenaran itu nak mengganggu periuk nasinya, atau mencabarnya, ataupun mengambil jawatannya. Tak semestinya lah. Mungkin ada, tapi tak semestinya. Ada kalanya kita menegur, bukannya kita nak jawatan dia. Dia boleh tetap dengan jawatan dia, tapi dia makna kata ikutlah kebenaran. Contoh kalau Fir'aun dia beriman dengan sebenar-benarnya, belum tentu lagi Nabi Musa AS minta dia turun daripada tahtanya. Kita pun tak boleh katalah sebab benda tak berlaku, tapi makna kata belum tentu lagi orang yang berdakwah atau menasihati pemimpin, dia inginkan pemimpin itu jatuh. Tak. Mungkin dia boleh kekalkan pemimpin itu apabila pemimpin itu jadi orang baik. Jadi ini sangka buruk semata-mata. Dan mungkin juga disuruh untuk turun. Tapi maksud kata belum ada apa-apa tanda, makna kata tak tahu apa-apa lagi. Kan, belum tahu lagi apa yang akan berlaku. Tetapi itulah keadaan Fir'aun dan juga orang-orang yang bersangka buruk pada para pendakwah dan sebagainya, menganggap bahawa ini nak menggugat jawatan kami ni, kedudukan kami. Sebenarnya bukan. Itu hanya sangka buruk saja. Jadi kata Fir'aun, adakah kamu wahai Musa datang kepada kami dengan bawa sihir-sihir kamu ni untuk supaya kamu ni mengeluarkan kami daripada bumi kami, keluarkan kami daripada tempat kami, halau kami? Jadi di sini Fir'aun menamakan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa AS itu sebagai sihir. Bisihrika.
Ya, kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, memang sengaja Firaun melabelkan melabelkan mukjizat yang Firaun bawa itu sebagai sihir, supaya orang-orang kaumnya itu yang dengar perbualan dan juga yang tahu tentang perbualan ataupun dialog Firaun dengan Musa itu, bila dia dengar, maka mereka, kaumnya itu akan akan jauh daripada Nabi Musa AS. Ini pun teknik yang selalu digunakan oleh ahli batil. Mereka akan melabelkan sesuatu itu dengan label yang buruk. Dia akan letak label yang buruk, maka orang ramai akan menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Jadi Firaun awal-awal lagi, sebelum selidik, sebelum tanya, sebelum kaji, awal-awal lagi sudah menamakan mukjizat itu sebagai sihir. Kata Syekh Tantawi, tujuan Firaun itu ialah memang sengaja dia buat begitu kerana nak menghilangkan kesan mukjizat Nabi Musa AS itu pada pemikiran kaumnya. Jadi kaumnya tu mula dah berfikir dan mula ada sedikit tanda-tanda penerimaan bila melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi Firaun nak hilangkan kesan tersebut. Nak hilangkan. Jadi diletakkan label yang buruk supaya tak ada siapa pun yang terkesan atau terikut dengan Nabi Musa AS. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, falanatiyannaka bisihrim mithlihi. Falanatiyannaka, maka kami pasti akan mendatangi kamu. Kami pasti akan datang kepada kamu. Bisihrin, dengan sihir, mithlihi, yang semisal, yang sama standard dengannya, iaitu dengan mukjizat Nabi Musa AS. Jadi Firaun kata, kami pun akan bawa juga sihir semisal dengan sihir kamu. Faj'al bainana, maka jadikanlah, buatkanlah bainana wa bainaka, di antara kami dan di antara kamu, mau'idan, suatu perjanjian, suatu pertemuan, suatu appointment. Orang kata appointment, temu janji. Mau'idah asalnya janji, wa'ada maksudnya janji. Ya, tapi di sini maksudnya temu janjilah, janji untuk bertemu, itu dipanggil temu janji. La nukhlifuhu, yang mana kita tidak akan memungkirinya. Nahnu, kami pun tak akan mungkiri, wala anta, dan kamu juga tidak akan mungkirinya. Maksudnya Firaun kata, wahai Musa, buatkanlah di antara kami dan kamu. Maksudnya buatkan satu ketetapan di antara kami dan kamu, ya, pertemuan yang mana kita tidak akan memungkirinya. Kamu tetapkan masa, kamu tetapkan tempat, kamu tetapkan pertemuan yang kita kedua-dua di antara kita bersepakat, yang kamu pun boleh datang, aku pun boleh datang, yang kita berdua tidak akan memungkirinya. Ya, kita berdua tidak akan memungkiri persepakatan tersebut untuk hadir. Itu maksud dia. Ya. Jadi kalimah mau'idah di sini, kata Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya ke atas tafsir Al-Jalalain, mau'idah di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh ditafsirkan dengan 3 tafsiran. Sebab mau'idah ni dia ada mim di depan. Jadi kalau ada mim di depan ni, boleh jadi itu adalah isim zaman, nama masa, kan, nama masa, isim zaman, maksudnya masa pertemuan. Boleh juga jadi nama tempat, mau'idah, seperti masjid, kan, sajadah sujud, masjid tempat sujud, solat solat sembahyang, musalla tempat solat, apa lagi, waqafa berdiri atau berhenti, mauqif tempat berhenti atau tempat berdiri, apa lagi, benda-benda yang tambah mim ni lah. Jadi ada kalanya bila ditambah mim jadi tempat, dan ada kalanya jadi masa. Contoh gharaba, maksudnya terbenamnya matahari.
Maghrib, masa terbenam. Dia tambah mim tapi jadi masa pula, maghrib. Kan, jadi maghrib. Tempat masa terbenamnya matahari, itu dinamakan maghrib. Nak katanya bahawa bila tambah mim di depan, asalnya wa'ada, al-wa'du. Bila tambah mim di depan, ada kalanya menunjukkan masa dan ada kalanya menunjukkan tempat. Dan ada kalanya menunjukkan masdar. Masdar ni maksudnya apa bahasa Melayu tak tahu nak bagi apa. Kalau terjemahannya, kalau macam mau'id, kalau dikatakan sebagai masdar, maksudnya temu janji lah, temu janji. Jadi kata Syekh Sulaiman Al-Jamal, boleh ditafsirkan sebagai mau'idah itu sebagai masa temu janji. Kalau begitu tafsirannya, maka maksud ayat ini ialah Fir'aun kata, wahai Musa, tetapkan satu masa temu janji yang kita berdua tidak akan memungkirinya. Ini tafsiran yang disetujui oleh Al-Baghawi dan Imam Ibn Kathir. Mereka berdua mengatakan masa, mau'idah itu masa temu janji. Ya. Dan ini kata Syekh Sulaiman Al-Jamal, ada sandarannya, iaitu apa? Iaitu nanti pada ayat seterusnya, Nabi Musa AS kata, temu janji kita ialah pada hari Yaumuz Zinah, hari perhiasan. Jadi Nabi Musa AS menjawab dengan memberikan masa, bukannya tempat. Betul tak? Dia tak kata, okey kita jumpa dekat Padang. Kalau Padang, tempat. Jawapan Nabi Musa itu menunjukkan mau'id, di situ menunjukkan masa temu janji. Jawapan Nabi Musa tu, qala mau'idukum yaumuz zinah. Hari perhiasan namanya. Tapi boleh juga diterjemahkan, ditafsirkan sebagai tempat. Tempat. Mau'idukum tu boleh mau'idah itu boleh juga ditafsirkan sebagai tempat. Sebagaimana kita kata tadi, masjid, ya, apa lagi, musalla, mim yang menunjukkan tempat. Dan ada juga petunjuk yang menunjukkan tempat. Contohnya apa? Tu di akhir ayat 58 tu, makanan suwa. Di tempat yang sederhana, yang di tempat yang pertengahan. Jadi ada juga mana kata tempat pun ya. Sebab di akhir ayat tu disebutkan mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Di tempat, Firaun kata tempat. Dan boleh juga kata Syekh Sulaiman Al-Jamal, boleh juga ditafsirkan sebagai masdar, jadikan sebagai masdar. Jadi kalau masdar mudahlah. Masdar ni maknanya temu janji saja, bukan, tak ada kata tempat, tidak kata masa, tapi hanya sekadar perbuatan kita nak bertemu janji, itu saja. Jadi kata Fir'aun, makanan suwa, di suatu tempat yang suwa. Suwa ni kalau kiraat kita, kiraat Imam Asim, Ibnu Amir dan juga Hamzah, kita baca suwa. Tapi kalau kiraat lain mereka membaca siwa. Ya, siwa. Kedua-dua kiraat itu sama sahaja maknanya. Suwa ke siwa ke, maksudnya ialah adl dan juga wasat, iaitu pertengahan. Pertengahan. Apa maksud pertengahan? Tempat yang pertengahan di sini, Firaun kata, tetapkanlah pertemuan di tempat yang pertengahan. Apa maksud pertengahan? Kata Ibn Abbas, maksudnya tempat yang mana sama jaraknya di antara aku dan kamu. Maknanya tak jauh bagi kamu dan tak jauh bagi aku. Tidaklah dekat sangat bagi aku dan tidak juga dekat bagi kamu. Tempat tu kedua-dua boleh akses, boleh datang. Tidak dekat dengan kamu dan tidak juga terlalu dekat dengan aku. Di tempat yang tengah-tengah. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, yang dikehendaki oleh Fir'aun ialah supaya pertemuan itu, pertemuan untuk berentap, bukanlah berentap maksudnya untuk tukang-tukang sihir itu mempamerkan sihirnya kepada Musa tu. Makna kata peristiwa tongkat jadi ular tu, pertunjukan tu, Fir'aun nak supaya tempat pertemuan itu dilakukan di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bandar. Kata Syekh Tantawi, tujuannya ialah supaya seramai mungkin manusia boleh hadir dan boleh menyaksikannya. Jadi Fir'aun ni bijak juga. Dia tak adalah berkata, okay, kita jumpa dekat ujung-ujung kampung ke, dekat ceruk-ceruk mana ke. Tak. Dia nak buat pertunjukan itu di tengah-tengah. Supaya siapa menang, mana kata
semua orang akan tahu kebenarannya. Tapi Firaun anggap dia akan menang lah. Kan? Sebenarnya perancangannya itu jadi backfire pada dia. Sebenarnya itu adalah perancangan apa mana ketentuan Allah Taala, ya. Allah Taala buatkan Firaun sendiri yang pilih tempat macam tu di tengah-tengah kota, ya, dengan sangkaan bahawa orang ramai akan melihat kebenarannya, tetapi sebaliknya orang ramai melihat kebenaran Nabi Musa AS. Okey, kemudian apa jawapan Musa? Qala, berkata Nabi Musa AS, mau'idukum, temu janji kamu yaumuz zinah, ialah pada hari az-zinah. Yaum maksudnya hari, az-zinah maksudnya ialah perhiasan. Hari perhiasan kalau terjemahan literalnya. Jadi hari perhiasan di sini, yaumuz zinah ini, terdapat pelbagai pendapat para ulama tafsir dalam nak menentukan bilakah sebenarnya yaumuz zinah yang disebutkan oleh Nabi Musa AS. Ya. Ada pendapat mengatakan seperti pendapat Qatadah, As-Suddi dan juga Syekh Qantawi mengatakan bahawa yaumuz zinah ini ialah hari raya mereka. Hari raya bagi masyarakat Mesir kuno. Mereka ada hari raya namanya yaumuz zinah. Dinamakan hari perhiasan kerana pada hari raya memang kita semua pakai perhiasan, kan? Ini pun dah berapa, 13 Ramadan ke 14 Ramadan. Orang pun dah sibuk beli baju raya, kan? Kan orang dah sibuk beli baju raya. Padahal tak pasti lagi dapat raya ke tak dapat raya. Tengok-tengok PKP. Baik pakai baju raya tahun lepas. Kan? Ada satu kawan tu, dia kata 4 tahun dah anak-anak dia pakai baju raya yang sama. Tak tahulah dia tipu ke apa, tapi dia kata 4 tahun. 4 tahun dah dia kata. Jadi tahun ni dia kata nak kena beli baju. Anak-anak dah besar, tangan pun dah singkat semua lengan baju. Jadi pada hari raya biasalah, semua orang akan berhias. Dan memang pun masa hari raya kita disunatkan berhias. Kalau hari raya kita lah. Itu pendapat pertama, dia kata hari raya. Pendapat kedua, pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, mereka mengatakan bahawa yaumuz zinah itu ialah hari Ashura. Hari Ashura. Ya, hari Ashura. Sebab hari Ashura memang Allah Taala takdirkan pada hari Ashura itu ada beberapa peristiwa-peristiwa besar dalam dunia. Bukannya Islam, seluruh dunia, di seluruh dunia. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar pun memang sudah ada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Ashura. Jadi ada yang kata hari Ashura. Dan hari Ashura pun kita sedia maklum memang hari yang dibesarkan oleh Nabi Musa dan juga pengikutnya. Memang mereka mengagungkan, Yahudi pun mengagungkan hari Ashura. Itu satu pendapat. Pendapat ketiga, pendapat Sa'id bin Musayyib dan lain-lain mengatakan bahawa hari yaumuz zinah itu ialah yaumus suq, hari pasar. Maksudnya hari orang ramai membeli belah di pasar. Mega sale lah kita kata. Sempena hari raya, mega sale. Orang ramai semua berkumpul lah nak beli barang, dan mereka juga di samping beli barang, mereka juga pakai baju yang cantik. Keluar rumah pakai baju yang cantik-cantik dan beli barang, berjual beli di satu tempat yang ditetapkan. Pendapat keempat mengatakan bahawa pendapat Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak mengatakan hari Sabtu. Yaumuz zinah itu ialah hari Sabtu. Maknanya apa-apa hari Sabtu bila-bila pun, minggu yang mana pun dipanggil hari yaumuz zinah. Hari Sabtu. Kita tahulah hari Sabtu hari yang memang Yahudi memang mengagungkannya. Yang kelima, pendapat kelima mengatakan bahawa hari itu ialah hari Nairus. Yaumun Nairus ataupun Nurus. Asalnya kalimahnya Nurus, bahasa Parsi. Tapi lama-lama bila masuk ke dalam bahasa Arab dipanggil Nairus ataupun Nairus. Hari Nairus ni ialah hari pertama dalam kalender Mesir kuno. Jadi dia setiap tamadun ni dia ada kalender dia, macam kalender Cina, kalender India, kalender Mesir, kalender Parsi, kalender Rom. Jadi hari pertama kalender tersebut dalam kalender Mesir kuno dipanggil hari Nairus. Cuma hari Nairus itu
Dia setiap negara di Timur Tengah ni memang ada merayakannya, kecuali di inilah Arab Saudi tak adalah. Tapi di Parsi ada, di Syria ada, tapi definisinya berbeza-beza. Yang saya sebutkan tadi ialah hari Nerus di sisi orang Mesir. Kalau Parsi dia ada lain. Ataupun sekarang ni dipanggil sebagai Syammun Nasim. Kalau tanya budak-budak Mesir, mereka tahulah Syammun Nasim. Mereka ada cuti khas Syammun Nasim. Cuma yang sekarang ni dia dah jadi hari perayaan yang tak ada kaitan dengan agama. Dia hanya hari cuti kerakyatan sajalah. Cuti rehat-rehat. Dan dia punya masanya pun dah berbeza, dah tak ikut lagi dah kalender Mesir kuno. Sekarang ni Syammun Nasim, tak silap saya permulaan musim bunga. Jadi waktu tu cuaca baik, tak sejuk sangat dan tak panas sangat. Syammun Nasim tu namanya Syammun Nasim. Syam tu maksudnya menghidu. Nasim tu maksudnya udara sejuk, udara segar. Hari menghidu udara segar sebab musim bunga. Ketika hari tu, kalau inilah ikut adat orang Mesir, mereka akan keluar daripada rumah, pergi ke zoo, pergi ke taman, pergi ke mana-manalah tempat yang bersia-sia. Mereka akan tengoklah bunga-bunga, selfie, berkelah dekat taman. Dan menjadi adat kebiasaan mereka makan dua benda. Yang ni kalau tuan-tuan perempuan dengar, mungkin tuan-tuan perempuan tergelak lah. Sebab kalau hari raya kita makan rendang, ketupat, lontong apa semua, sate. Dia kalau hari ni, hari Syammun Nasim ni, budaya mereka makan dua benda. Pertama, ikan masin. Allah, kita ikan masin ni kalau dah tak ada makanan sangat, baru goreng ikan masin. Kan, sahur contohnya kan, dah tak ada benda lah, ikan masin lah. Dia hari raya makan ikan masin, jangan main-main. Tapi ikan masin dia tak macam kita, ikan masin dia banyak isi. Kita ikan masin kering, dia ada isi. Ikan tu ikan besar lah, ikan yang jenis besar. Yang kedua ialah telur rebus yang diwarnakan. Dibubuh lah warna pelik-pelik, biru, hijau, kuning, apa benda, merah, berwarna-warni telur tu, telur rebus. Kalau telur pindang tu sedap lah, tapi mahal. Tapi ini budaya dia. Ada ulama yang tak setuju benda tu. Dia kata ini meneruskan budaya jahiliah zaman Fir'aun. Ada yang kata tak ada masalah, ni dah jadi adat semata-mata, tak ada kaitan agama. Wallahualam. Tapi alhamdulillah kita sepanjang ni Mesir tak pernah lah kita merayakan. Orang awam je lah yang buat benda tu. Dia ada khilaf lah, tak ada masalah. Mana-mana pendapat, ikutlah mana-mana ulama yang diyakini kesiqahannya. Kemudian kata Musa AS lagi, wa ayyuhsyaran nasu duha, dan hendaklah dihimpunkan manusia, maknanya orang ramai, hendaklah dihimpunkan pada waktu duha. Jadi mula-mula Musa AS tetapkan hari, dan yang kedua tetapkan masa. Sebab tu kalau kita buat iklan program, kita jangan bubuh tarikh je, tarikh, masa. Tarikh, hari. Masa bila? Kan? Kadang saya tengok ada iklan-iklan Masjid Surau, ceramah perdana dia kata. Dia letak tarikh je. Jadi bila? Subuh ke? Maghrib ke? Duha ke? Tak tahu. Tapi biasanya maghrib lah. Cuma ada juga kuliah perdana buat subuh. Macam nuzul Quran, kita buat subuh. Sebab malam kita sibuk dengan tarawih. Macam Selasa ni kan, Selasa ni nuzul Quran. Surau saya jemput Dr. Luqman yang Qori, Dr. Luqman Ibrahim. Jadi kita buat subuh. Jadi di samping menetapkan tarikh, perlu juga tetapkan masa. Nabi Musa AS bijak. Nabi Musa AS pilih waktu bila? Waktu duha. Ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Musa AS. Kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, memang sengaja Nabi Musa AS pilih waktu duha kerana waktu itu waktu yang terang. Kalau awal sangat, katakan subuh, tak nampak. Pertunjukan tu tak nampak. Tak dapat dilihat. Tapi bila waktu duha, waktu yang sudah terang, jadi orang ramai boleh tengok dengan jelas, maka kebenaran itu akan lebih nampak, lebih jelas, lebih zahir, dan kebatilan itu akan nampak kebatilannya. Dan kalau kita fikirkan juga, ini tak ada dalam tafsir, kalau kita fikir sendirilah, waktu duha ni waktu yang memang bagus. Waktu orang di mana orang segar,
dan sejuk pula, tak adalah panas sangat dan tidaklah sejuk sangat pun taklah, tapi maksud kata elok cuaca tu nak berkumpul. Sebab itulah hari raya, solat hari raya pada waktu duha. Solat hari raya dibuat pada waktu duha. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatawalla Fir'aun. Lalu Fir'aun pun beredar. Beredar. Maknanya setelah, dalam Quran tak sebutlah, tapi makna kata dalam tafsir mengatakan bahawa setelah mereka bersetuju antara mereka, bila masanya, tempatnya di mana, maka Fir'aun pun beredar daripada majlis tersebut. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu. Lalu Fir'aun mengumpulkan tipu dayanya. Maknanya tipu daya di sini maksudnya ialah tukang-tukang sihir. Kaid ni maksudnya tipu daya. Yang dimaksudkan dengan tipu daya di sini ialah tukang-tukang sihirnya. Jadi Fir'aun dia berangkat keluar daripada majlis tadi, majlis pertemuan dengan Musa kali pertama tadi. Dia pun balik, dia pun beredar. Bila beredar saja, dia pun buat perancangan untuk pertemuan kali kedua. Maka dia pun buat mesyuarat, jumpa tukang-tukang sihir, aturkan strategi macam mana kita nak buat dalam pertemuan kali kedua nanti, untuk kita nak buktikan yang Nabi Musa itu salah, orang yang batil. Itu dikatakan fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian Fir'aun pun datang. Thumma ata. Datang tu maksudnya datang pada yaumuz zinah. Yaumuz zinah. Jadi Quran dia tak nak cerita panjang-panjang. 3 perkara tu satu ayat saja. Fatawalla Fir'aun. Pada hari itu, pada hari majlis pertama tu, Fir'aun pun beredar. Kemudian antara hari tersebut dengan yaumuz zinah, itu adalah masa di mana tempoh persiapan. Fajama'a kaidahu thumma ata. 3 fasa tu sekali je Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Sebab benda tu ialah mungkin tak perlu kita bincang panjang-panjang. Thumma ata. Kemudian pada hari yaumuz zinah yang telah ditetapkan tadi, Fir'aun pun datang. Datanglah bersama dengan tukang-tukang sihir dan sebagainya. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Qala lahum Musa. Berkata Musa kepada mereka, iaitu Nabi Musa AS berkata kepada tukang-tukang sihir yang dibawa oleh Fir'aun pada hari yaumuz zinah. Ni ayat ni dah masuk hari yaumuz zinah, cerita tentang hari yaumuz zinah. Jadi orang ramai kumpul dengan pakaian cantik apa semua, nak tengok, nak menyaksikan satu pertunjukan. Jadi Nabi bila bersua saja, bertemu saja mata Musa dan juga mata-mata tukang-tukang sihir tersebut, bila jumpa saja kali pertama, terus Nabi Musa AS memberikan peringatan, wailakum, celaka kamu, la taftaru 'ala Allahi kadhiba, jangan kamu mendakwa secara dusta kepada Allah. Fayushitakum bi'adzab. Dia akan membinasakan kamu dengan azab. Maknanya kalau kamu berdusta kepada Allah, maksud berdusta kepada Allah ni maksudnya menuduh bahawa apa yang aku bawa ni ialah palsu, apa yang aku bawa ni ialah sihir. Itu maksudnya dusta atau menolak ajaranku. Kalau kamu berdusta kepada Allah, fayushitakum bi'adzab, maka Allah Ta'ala akan mengenakan azab, membinasakan kamu dengan azab. Wa qad khaba man iftara, dan telah rugilah atau telah binasalah, telah binasalah man iftara, orang yang berdusta. Jadi khaba ni kata Imam Qurtubi, khasira wa halaka. Khaba maksudnya ialah khasira, rugi, wa halaka, dan binasa. Nabi Musa AS bagi peringatan, telah binasalah orang yang iftara, yang berdusta kepada Allah Ta'ala. Jadi seawal majlis lagi, Nabi Musa AS telah berikan peringatan kepada tukang-tukang sihir tersebut sebelum mereka memulakan acaranya. Fatanaza'u amrahum. Lalu mereka pun berbincang
tentang urusan mereka, bainahum, di antara mereka. Mereka itu maksudnya ialah tukang sihir. Bila tukang sihir mendengar peringatan Nabi Musa AS, mereka pun berbincang sesama mereka. Mereka berbincang sesama mereka. Wa asarrun najwa, dan mereka menyembunyikan najwa, bisikan mereka. Maknanya mereka berbincang sesama mereka dalam keadaan Firaun tidak mengetahui. Kata Imam Baghawi, maksud ayat ini ialah mereka bermesyuarat sesama mereka, iaitu tukang sihir, tentang Nabi Musa AS tu. Mereka berbincang secara senyap tanpa diketahui oleh Firaun. Najwa itu maksudnya lah bisikan, bisik-bisik. Kata Imam Ibn Ishaq, apabila mereka mendengar Nabi Musa AS kata, la taftaru 'ala Allahi kadhiba, jangan kamu berdusta kepada Allah secara dusta. Maka sebahagian tukang sihir mengatakan, ma hadza biqauli sahar. Sebahagian tukang sihir kata, ini bukan kata-kata tukang sihir. Mana ada tukang sihir kata la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Jadi sebahagian tukang sihir dia macam tahu dia macam dah dapat tengok, dah nampak kebenaran. Dia kata kalau Nabi Musa AS tukang sihir tak cakap macam ni. Sebab dia menyandarkan pada Allah. La taftaru 'ala Allah. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Tukang sihir mana percaya pada Allah? Jadi ada sebahagian tukang sihir yang mula percaya bahawa Nabi Musa ni bukan tukang sihir, dia memang rasul, memang utusan Allah Ta'ala. Sebab itu mereka bincang balik, padahal sebelum tu dah bincang dengan Fir'aun. Mereka bincang balik, discuss balik. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Wa qalu mereka berkata. Sebelum masuk ni kita kena tengok dalam tafsir. Tafsir ada menerangkan di celah-celah tu. Dalam tafsir Syekh Tantawi mengatakan bahawa ketika itu, dalam ayat tak disebutkan tapi dalam tafsir disebutkan bahawa ketika mereka berbincang sesama mereka tanpa diketahui oleh Firaun, ketika itu tukang sihir terbahagi pada 3 kumpulan. Sebahagian mereka mengatakan bahawa kita tengok dululah. Kalau Musa menang, maka maknanya Musa memang benar, memang di pihak yang benar. Tapi kalau Musa kalah, maknanya dia penipu. Maknanya kata kita KIV, kita keep in view. Kita tengok dulu siapa menang. Jangan kita percaya, jangan kita tolak. Kita tengok siapa menang, maka dia lah yang benar. Itu yang pertama. Kumpulan kedua mengatakan bahawa setelah dia dengar kata-kata Nabi Musa tadi, la taftaru 'ala Allah, dia kata ini bukan tukang sihir ni. Musa ni memang betul-betul rasul yang benar. Kumpulan kedua ni sudah mula membenarkan Nabi Musa AS. Sudah mula cenderung pada Nabi Musa. Yang ni baik sikit. Dan kumpulan yang ketiga inilah yang jahat. Yang ketiga ni jahat. Kumpulan ketiga inilah yang dirakamkan kata-kata mereka di dalam Al-Quran. Qala mana tadi? Qalu in hadzani lasahiran. Kumpulan ketiga ni memang mereka berkeras mengatakan bahawa Nabi Musa dan Nabi Harun itu memang adalah tukang sihir. Oleh kerana kata Syekh Tantawi, nampak gayanya sebab Quran hanya merakamkan kata-kata pihak ketiga, kumpulan ketiga. Nampaknya kata Syekh Tantawi seolah-olah kumpulan ketiga inilah yang dominan. Yang dominan. Kumpulan ketiga inilah yang dominan di kalangan ahli-ahli sihir tadi. Maka kerana itulah mereka meyakinkan kawan-kawannya yang lain dan dirakamkan dalam Quran sebab mereka dominan, maka kata-kata mereka dirakamkan dalam Quran. Apa kata-katanya? Qalu, mereka berkata, in hadzani lasahirani, sesungguhnya kedua-dua ini iaitu Musa dan juga Harun, lasahiran, memang benar-benar, lam tu menunjukkan pasti, memang benar-benar dua tukang sihir, yuridani, mereka berdua mahu ayyukhrijakum,
mengeluarkan kamu min ardikum, daripada bumi kamu, iaitu daripada negeri kamu, bisihrihima, dengan perantaraan sihir mereka berdua. Ini kumpulan ketiga. Dia memang berkeras. Kata Nabi Musa, Nabi Harun ni memang tukang sihir. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla, dan mereka berdua hendak yadhhaba bi tariqatikum, hendak menghapuskan. Kalau zahaba ataupun yadhhabu disertakan dengan bi, maksudnya menghilangkan. Kalau yadhhabu saja maksudnya pergi, tapi kalau yadhhabu bi, menghilangkan. Contoh dalam apa tu? Itu lain, tak apa. Yadhhaba bi tariqatikumul musla. Ya, jadi mereka kata bahawa Musa dan Harun hendak menghilangkan, menghapuskan tariqah, iaitu jalan kamu. Maknanya menghapuskan pegangan kamu lah. Tariqah ni maknanya jalan. Maksudnya apa? Akidah. Maksudnya jalan, pegangan, manhaj. Ya. Ni Nabi Musa dan Harun ni, kata mereka ni tak ada lain. Mereka ni hanya nak menghapuskan tariqat kamu. Maksudnya jalan kamu, pegangan kamu, manhaj kamu, al-musla, yang terafdal. Mereka menyangka bahawa manhaj yang mereka sedang pegang itu ialah manhaj yang musla. Musla tu maknanya afdal. Musla. Ya. Mereka menganggap bahawa mereka memang pegang yang afdal, yang paling baik lah kiranya, manhaj yang paling baik. Lalu kemudiannya, fa'ajmi'u kaidakum. Fa'ajmi'u kaidakum, maka kumpulkanlah, himpunkanlah, satukanlah, ya, satukanlah kaidakum, tipu daya kamu. Maksudnya, kalau kamu dah tahu Nabi Musa dan Harun ni tukang sihir, matlamatnya ialah begini, maka kamu semua kena bersatu, jangan berpecah. Kan tadi 3 orang jadi berpecah pada 3 kumpulan. Maka dikatakan kepada mereka, kamu kena berpecah, kamu kena bersatu. Kena bersatu tenaga, bersatu fikir untuk menghapuskan Musa dan juga Harun. Ini kata-kata ni siapa yang cakap ni? Fa'ajmi'u kaidakum. Imam Qurtubi kata, ini kata-kata ini ialah kata-kata tukang sihir kepada sesama mereka. Sesama mereka. Maknanya mereka tadi asalnya pecah bertiga, lalu mereka dah bincang-bincang, ya, oleh kerana yang kumpulan ketiga tadi dominan, maka dia convincekan, dia cuba yakinkan kawan-kawan yang lain bahawa Musa dan juga Harun ni memang batil. Maka kesimpulannya mereka kata, kalau macam tu kamu semua kena bersatu padu. Jadi Imam Qurtubi kata ini kata-kata tukang sihir kepada kawan-kawannya yang lain. Namun Imam Qurtubi juga mengatakan bahawa ada pendapat mengatakan bahawa fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa, ini adalah kata-kata Fir'aun. Fir'aun yang bagi motivasi kepada tukang-tukang sihirnya, kamu semua kena bersatu padu, jangan bertelagah, jangan berkhilaf-khilaf. Kamu kena bersatu padu untuk lawan Musa dan juga Harun. Thumma tu saffa, kemudian datanglah saffa. Saffa di sini ada beberapa tafsiran. Imam Muqatil dan Al-Kalbi dan lain-lain mengatakan saffa ni maksudnya jami'ah. Maknanya kamu datanglah dalam keadaan bersatu padu, datang sekali, datang bersama-sama. Maknanya kata di tempat pertandingan itu atau pertunjukan itu, ya. Ada juga yang mengatakan saffa ni maknanya kamu wahai tukang sihir nanti berdiri secara saf. Berdiri secara saf apabila berhadapan dengan Nabi Musa AS. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa saffa di sini maksudnya orang ramai yang sudah berbaris nak menyaksikan pertunjukan. Maknanya saffa itu bukannya cerita tentang tukang sihir, tapi cerita tentang orang ramai yang berhimpun. Waktu. Thumma tu saffa maksudnya kemudian datanglah kepada ni orang ramai yang dah berkumpul ni. Ada juga tafsiran yang mengatakan begitu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Az-Zajjaj. Az-Zajjaj mengatakan boleh juga ditafsirkan bahawa saffa itu ialah orang ramai sudah pun berkumpul, berbaris dalam saf untuk menyaksikan pertunjukan tersebut.
wa qad aflahal yawma man ista'la. Wa qad aflahal yawma man ista'la. Dan sesungguhnya telah berjayalah pada hari ini siapa yang mampu mengatasi. Maknanya pada hari ini sihir siapa yang mengatasi yang lain, maka dialah yang berjaya, dialah yang menang. Yang ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasanya ini pun sama juga ada khilaf, sama ada tukang sihir yang cakap ataupun Fir'aun. Kalau Fir'aun yang cakap, jelaslah. Maknanya kata Fir'aun kata hari ini siapa yang menang, yang berjaya mengatasi, mengalahkan orang yang lain, maka dialah yang berjaya, yang aflaha. Kemudian sampailah masanya, maknanya kata tibalah masanya untuk mereka saling berlawan, mempamerkan kehebatan masing-masing. Qalu ya Musa, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya, sama ada kamu yang mencampakkan, maksudnya kamu yang mempamerkan mukjizat kamu, wa imma an nakuna awwala man alqa, dan ataupun kami yang menjadi mula-mula orang yang mula-mula melemparkan, maknanya melemparkan tongkat, melemparkan tali untuk mempamerkan sihir. Jadi kata tukang-tukang sihir tadi, wahai Musa, siapa nak ni dulu, siapa nak mulakan dulu, kamu ke, sama ada kamu ataupun kami. Ketika itu berapa banyak bilangan mereka tukang sihir? Disebutkan dalam tafsir Baghawi, ada yang kata 72 tukang sihir, ada yang kata 400 tukang sihir. Ka'ab al-Ahbar mengatakan 12,000 tukang sihir. Bahkan ada yang kata lebih dari itu, wallahu alam. 42, 400, 12,000. Wallahu alam, ya. Kita pun tak tengok waktu tu, tapi maknanya kata ramailah, banyak. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa tukang sihir itu dia menawarkan kepada Musa, Nabi Musa AS untuk memulakan dahulu? Kenapa dia offer, wahai Musa, imma antul qi wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, sama ada kamu yang bagi dulu atau kami yang bagi dulu. Imam Al-Alusi kata kerana mereka menzahirkan confidentnya mereka. Mereka zahirkan confident. Tukang-tukang sihir itu mengatakan begitu kerana mereka menzahirkan yang mereka ni terlalu yakin menang. Macam kita tengok orang ni lah, orang orang main ni kan, orang gusti ataupun tinju. Kan? Dia nak tunjukkan yang dia ni hebat, dia tunjuk macam ni, dia kata, mari. Kan? Orang yang berlawanan dia kata, sini. Ataupun karate ke apa ke. Dia kata sini. Jadi bila kata macam tu, kawan tu tercabar. Dan orang tu bila tengok, dia tahu bahawa pihak lawan yang kata mari, dia sudah bersedia. Maknanya dia yakin, dia confident. Itu kata Imam Al-Alusi. Mereka buat begitu kerana mereka confident, terlalu confident. Tetapi ada juga pendapat lain. Imam Qurtubi kata, ni satu pandangan yang lain pula. Dia kata sebenarnya tukang-tukang sihir tu dia offer kepada Nabi Musa AS, kamu nak mula dulu ke kami mula dulu? Kerana mereka ni ada juga adab kepada Musa. Mereka beradab kepada Nabi Musa AS. Mungkin sebab masih lagi mereka teringat kata-kata tadi. Kata-kata Nabi Musa AS tadi, la taftaru 'ala Allahi kadhibah. Sebab kata-kata itu bukan kata-kata tukang sihir. Jadi ada sedikit sebanyak dalam hati mereka ni ada rasa hormat kepada Nabi Musa AS. Kata Imam Qurtubi, kerana adab itulah, dengan asbab adab itulah akhirnya Allah Ta'ala campakkan iman dalam hati mereka. Di sini menunjukkan adab, pentingnya adab. Hatta dalam bab keimanan pun, orang yang beradab, mereka akan dapat iman lebih daripada orang lain. Jadi kata Imam Qurtubi, asbab adab itulah mereka akhirnya dipilih oleh Allah untuk menjadi mukmin. Masya Allah. Qala bal alqu. Kata Nabi Musa AS, bahkan akulah yang memulakan dulu. Akulah yang melemparkan. Akulah yang memulakan
dahulu melemparkan tongkat. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum. Jadi Nabi Musa pun campak. Maaf, sorry. Qala bal alqu, maksudnya bahkan kamulah yang memulakan dahulu mencampakkan tongkat dan juga tali-tali kamu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum, maka tiba-tiba, sebelum ni kita pernah sebutkan kalimah idza. Ya, idza ni bukannya semuanya diterjemahkan sebagai apabila. Kalau situasi tu situasi yang tiba-tiba, maka idza tu terjemahannya ialah tiba-tiba. Dipanggil idza fajaah ke apa? Ada dalam bahasa Arab. Jadi idza di sini bukan apabila, maka tiba-tiba terjemahannya. Maka idza maknanya tiba-tiba. Maka tiba-tiba hibaluhum, tali-tali mereka, iaitu tali-tali milik tukang sihir, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada mereka, min sihrihim, daripada sihir mereka, annaha tas'a. Maknanya digambarkan, nampak macam disebabkan sihir mereka itu, tali dan juga tongkat-tongkat itu nampak dikhayalkan macam macam silap inilah, macam apa ni, dinampakkan kepada mereka annaha tas'a, bahawasanya ia, tali-tali tadi, tongkat-tongkat tadi bergerak-gerak, tas'a, berjalan, bergerak, seolah-olah hidup. Jadi kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dinampakkan seolah-olah, sebab sihir kan, ini sihir sebenarnya tak bergerak pun, tapi oleh kerana sihir, maka orang ramai nampak ni, kata Imam Ibn Katsir, dikhayalkan, digambarkan, mata tu nampak macam seolah-olah tongkat dan juga tali-tali itu bergerak dengan sendirinya. Sehingga kata Imam Ibn Katsir, Masya Allah, kata Imam Ibn Katsir, tali dan juga tongkat yang dicampakkan oleh tukang sihir tadi terlalu banyak sehingga memenuhi satu lembah, dan bila dikhayalkan dengan sihir itu, maknanya mata manusia menjadi dikhayalkan menjadi silap, nampak macam ular. Jadi ular tu kelihatan bergerak-gerak dan saling menaiki di antara satu sama lain. Maknanya ular tu saling naik. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Lalu Nabi Musa AS menyembunyikan dalam dirinya khifah, iaitu perasaan takut. Nabi Musa AS menyembunyikan perasaan takut di dalam hatinya. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, seolah-olah kali pertama itu, seolah-olah apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu, ya, mana kata memberikan kesan kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS rasa terkejut, rasa takut. Dan sebagaimana kita sebutkan sebelum ni, ya, Syekh Tantawi berpendapat bahawa itu tidak ada masalah. Perasaan takut, ya, itu tidak menjejaskan kredibiliti seorang nabi, sebab itu adalah perasaan manusia. Oleh kerana para nabi pun manusia, jadi perasaan takut kali pertama tu biasa, tapi perasaan takut tu tidaklah berterusan. Itu beza nabi dengan orang lain. Ya, perasaan takut tu kali pertama tu biasa, tetapi tidak berterusan, tidak dilayan perasaan itu. Allah Ta'ala pun menenangkan Nabi Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami, iaitu Allah Ta'ala, mengatakan la takhaf, jangan kamu takut. Innaka, sesungguhnya kamu, anta, kamu juga, al-a'la, yang paling tinggi. Kamu jangan takut, kamu lagi hebat wahai Musa, kamu lagi tinggi daripada mereka. Di sini Allah Ta'ala memberikan taukid, penegasan. Memberikan penegasan. Pertamanya Allah kata inna, sesungguhnya. Bila ada inna ni penegasan. Kemudian innaka, sesungguhnya kamu, itu pun dah memadai, tetapi Allah Ta'ala sebutkan lagi anta. Innaka anta,
Ka tu dah menunjukkan kamu, tapi diulang sekali lagi anta. Di sini pun ada taukid, ada unsur penegasan. Sesungguhnya kamu, ya kamu. Macam tu. Sesungguhnya kamu, ya kamu. Al-a'la, yang paling tinggi. Dan a'la pun, kalau dalam ayat pertuturan biasa, kita boleh kata anta a'la, tanpa ada alif lam. Tapi di sini didatangkan dengan alif lam, juga memberi makna taukid, memberi makna penegasan, dan juga menunjukkan pengkhususan, takhsis. Maknanya kamu sahaja yang paling tinggi. Kan bila ada alif lam ni maknanya kamu sahaja. Contoh kita kata pada seorang lelaki, kita kata anta rajul, kamu seorang lelaki, itu ayat biasa. Tapi kalau kita kata anta ar-rajul, ada alif lam, kamu saja lelaki yang sebenar. Yang lain semua tak berapa lelaki. Itu beza antara alif lam dengan tak ada alif lam. Jadi di sini Allah Ta'ala nak menenangkan hati Nabi Musa AS. Allah kata, innaka anta al-a'la. Sesungguhnya kamu, ya kamu adalah yang memang betul-betul yang paling tinggi. Memang tak ada lain, kamu sahaja yang paling tertinggi. Maknanya kamu paling hebat. Kamu tak perlu takut. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini insya-Allah. Ya, dan kita akan menelusuri kisah Nabi Musa AS dengan Firaun pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Semoga dipanjangkan umur untuk bertemu dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam, subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.